Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Amy Roziana, Sekolah Sukan Malaysia Terengganu untuk subjek sains. Hari ini kita akan belajar tentang sains KSSM tingkatan 2. Kita mulakan dengan bab 1 iaitu biodiversity. Apakah maksud biodiversity dan apakah kepentingan pengelasan organisma secara sistematik, dan juga kita akan belajar bagaimana biodiversity dapat dipelihara. Dalam tajuk ini kita akan belajar dua perkara, iaitu perkara yang pertama 1.1 kepelbagaian organisma dan 1.2 pengelasan organisma. Untuk pengelasan kepelbagaian organisma, apakah itu biodiversity? Biodiversity ialah kepelbagaian organisma, sama ada mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Bermaksud semua organisma yang berada di bumi kita. Biodiversity wujud disebabkan oleh pelbagai jenis habitat dan cuaca di bumi. Apakah kepentingan biodiversity? Ada 6 kepentingan yang disenaraikan dalam buku teks KSSM Sains tingkatan 2, iaitu yang pertama untuk dijadikan sebagai sumber makanan, di mana organisma yang disenaraikan tadi, sama ada mikroorganisma, haiwan ataupun tumbuhan, boleh membekalkan kita sumber makanan. Sumber makanan, haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Yang kedua ialah dari segi keseimbangan alam, di mana kita nutrien, pendebungaan dan juga interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam untuk meneruskan kelangsungan hidup di alam semesta. Yang ketiga ialah boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi, di mana kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Yang keempat ialah untuk digunakan di dalam bidang perubatan, di mana tumbuhan-tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan juga kosmetik. Yang kelima, boleh dijadikan sebagai bahan mentah dalam industri, iaitu kayu balak, buluh dan juga rotan ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Yang keenam ialah bidang pendidikan. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan, di mana mereka menggunakan kepelbagaian organisma untuk menjalankan penyelidikan dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk soalan kuis yang pertama, biodiversity diwujud disebabkan oleh pelbagai jenis. Apa dia? Yang telah cikgu sebutkan tadi ada dua, iaitu habitat dan juga cuaca. Biodiversity wujud disebabkan oleh pelbagai jenis habitat dan cuaca di bumi. Soalan yang kedua, berikan 3 kepentingan biodiversity. Kalau para pelajar masih ingat lagi, cikgu sebutkan tadi ada 6 kepentingan biodiversity, di mana ada 6 bidang yang boleh digunakan. Yang mana yang pertama ialah sumber makanan, yang kedua keseimbangan alam, yang ketiga pendidikan, yang keempat sumber bahan mentah industri, yang kelima perubatan, dan yang keenam tempat
rekreasi. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada mana-mana atlet murid ataupun pelajar yang berjaya menyenaraikan 3 kepentingan biodiversiti. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengurusan biodiversiti secara berkesan. Okay, apakah kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan atau yang boleh kita lakukan untuk memelihara dan memulihara biodiversiti? Yang pertama, kita perlulah mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Okay, apa maksud endemik dekat sini? Okay, dalam buku teks pun ada disediakan info sains. Spesies endemik ialah spesies yang hidup berkelompok di dalam habitat yang terbatas di sebuah lokasi tertentu. Contoh yang dia berikan kat sini ialah bunga pakma ataupun bunga rafflesia, periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pygmy, ataupun dikenali sebagai gajah kerdil Borneo, ataupun lebih senang nak faham, spesies endemik ni adalah spesies yang perlu dipelihara, yang perlu dijaga, yang terancam dan mungkin akan pupus jika tidak dipelihara dengan baik. Okey, yang kedua, kita perlulah melindungi habitat seperti boleh wujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuari hidupan liar. Okay, yang ketiga kita boleh lakukan ialah memelihara melalui program pembiakan seperti tapak semayan anak benih untuk penghutanan semula, dan juga contoh yang seterusnya ialah pusat penetasan penyu. Okay, ini adalah contoh-contoh aktiviti yang kita kaedah yang kita boleh lakukan untuk menguruskan biodiversiti kita secara berkesan. Yang pertama tadi, haramkan pembunuhan. Yang kedua, contoh, kita boleh wujudkan taman negara di mana dalam taman negara ialah satu tempat yang tidak boleh diceroboh oleh mana-mana pihak. Okay, seterusnya, hutan simpan, taman laut untuk memelihara hidupan di dalam laut. Penghutanan semula adalah salah satu contoh pemuliharaan. Memulihara. Maksudnya kita nak pulihkan semula hutan yang telah diceroboh dengan kita menanam semula hutan. Pusat penetasan penyu untuk menjaga anak-anak penyu. Seterusnya adalah contoh aktiviti yang mengancam alam sekitar. Yang pertama, penangkapan ikan yang tidak terkawal, menggunakan kaedah yang tidak dibenarkan. Seterusnya, penebangan hutan untuk aktiviti-aktiviti tertentu seperti pembangunan dan sebagainya. Seterusnya, pembebasan bahan cemar yang mana boleh mencemarkan udara dan juga alam sekitar. Pencemaran air, penggunaan bahan kimia seperti racun untuk serangga perosak ataupun baja. Pembangunan tidak terancang. Seterusnya kita pergi pada soalan kuis yang ketiga. Berikan 2 kaedah memelihara dan memulihara biodiversiti. Kalau para pelajar, murid masih ingat lagi, ada beberapa kaedah yang cikgu tunjukkan tadi berserta dengan gambar. Berikan 2 kaedah memelihara dan memulihara biodiversiti. Antara kaedah yang boleh kita lakukan ialah yang pertama, haramkan pembunuhan ataupun pemerdagangan haiwan dan juga tumbuhan endemik dan terancam. Yang kedua, melalui program penanaman semula hutan. Yang ketiga, mewujudkan hutan simpan ataupun taman negara dan juga taman laut. 2 cukuplah.
Seterusnya kita pergi kepada tajuk subtopik 1.2 pengelasan organisma, di mana kita ada dua kumpulan utama organisma, iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini boleh dikelaskan kepada kumpulan yang kecil berdasarkan ciri-ciri sepunya dan juga ciri-ciri yang berbeza. Untuk pengelasan haiwan dapat dikelaskan kepada vertebrata dan invertebrata. Jadi apakah perbezaan dua kumpulan haiwan ini? Apa itu vertebrata dan apa itu invertebrata? Invertebrata ialah haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi jika invertebrata tidak mempunyai tulang belakang, maka vertebrata adalah sebaliknya, iaitu vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Invertebrata tidak mempunyai tulang belakang, di mana boleh dikelaskan kepada dua, iaitu tanpa kaki, tidak mempunyai kaki, dan juga berkaki. Untuk yang tanpa kaki pula terbahagi pada dua, iaitu badan tanpa segmen dan juga badan bersegmen. Apa maksud segmen ni? Ada bahagian-bahagian dia macam ketak-ketak lah. Berkaki pula boleh dikelaskan kepada mempunyai 3 pasang kaki, iaitu 6 lah. 6 kaki, maksudnya 3 pasang tu 6 kaki. Dan juga lebih daripada 3 pasang kaki, sama ada 4 pasang ataupun lebih. Contoh invertebrata tidak berkaki yang tidak bersegmen. Invertebrata tanpa kaki dan tanpa segmen. Contoh dekat sini ialah span, buran, karang laut, planaria dan juga siput. Ini adalah contoh invertebrata yang tidak ada kaki tetapi mempunyai badan yang bersegmen. Apa yang dikatakan segmen? Boleh tengok dekat cacing pita ni ada ditunjukkan. Apa yang dimaksudkan dengan segmen? Maksudnya ada garis-garis lah. Ataupun ada macam bahagian-bahagian tu. Contoh yang pertama ialah cacing pita yang ada dalam perut manusia. Yang kedua ialah lintah. Kalau perhatikan dekat badan lintah tu ada macam garis. Itu yang dikatakan badan bersegmen. Dan juga cacing tanah. Invertebrata berkaki pula biasanya mempunyai badan yang bersegmen dan mempunyai kulit keras, iaitu rangka luar. Apa contoh-contoh invertebrata berkaki? Kupu-kupu dan juga lipas. Yang lain tu semuanya ada banyak kaki. Kuis yang keempat. Haiwan invertebrata dibahagikan kepada invertebrata. Dua kategori tadi, iaitu kalau masih ingat dalam carta tadi ada dibahagikan kepada dua, iaitu invertebrata berkaki dan juga yang tanpa kaki. Ini soalan yang sangat mudah. Tahniah pada siapa yang dapat menjawab soalan ini. Kita pergi kepada haiwan yang seterusnya, iaitu kumpulan yang kedua, iaitu vertebrata, haiwan yang mempunyai tulang belakang. Haiwan yang mempunyai tulang belakang boleh dibahagikan kepada 5 kumpulan, iaitu ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Apa itu ikan? Apa itu amfibia? Apa yang membezakan reptilia dengan amfibia? Kita tengok apa ciri-ciri bagi setiap haiwan vertebrata. Yang pertama ialah ikan. Ikan ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut, iaitu poikiloterma. Apa tu poikiloterma? Boleh rujuk dekat buku teks. Poikiloterma ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Jadi, ikan adalah salah satu jenis haiwan yang suhu badannya boleh berubah mengikut suhu persekitaran yang didiaminya.
Okey, homoioterma pula ialah haiwan yang suhu badannya malar dan bebas pengaruh daripada suhu persekitaran. Maksudnya suhu badan dia tetap walaupun di mana saja dia berada. Okey, ciri yang kedua bagi ikan ialah badan diliputi sisik keras yang berlendir. Semua jenis ikan ada sisik keras yang berlendir. Okay, yang seterusnya mempunyai sirip dan juga ekor, bernafas melalui insang, bertelur dan melakukan persenyawaan luar. Okay, contoh yang diberikan dekat sini ialah ikan badut, ikan kerapu dan juga belut. Okay, boleh dikatakan semua jenis ikan adalah kumpulan ikan kecuali ikan paus dan juga ikan lumba-lumba, di mana ikan tersebut tidak bertelur. Kedua-dua ikan paus dan ikan lumba-lumba melahirkan anak. Jadi dia dah masuk kumpulan yang lain. Okey, kelas yang kedua ialah amfibia. Amfibia ialah haiwan poikiloterma, di mana poikiloterma tadi suhu badannya berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Okey, amfibia boleh hidup di darat dan di dalam air. Badan diliputi kulit yang lembap. Anak amfibia bernafas melalui insang. Kalau kita tengok kat sini, contoh anak dia berudu. Semasa dia anak, iaitu semasa dia berudu, dia bernafas melalui insang. Okay, amfibia dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit lembap. Cikgu ulang sekali lagi, peparu dan kulit lembap. Maksudnya dia menggunakan dua, iaitu peparu dan juga kulit yang lembap. Ini adalah contoh amfibia dewasa lah. Katak, kodok, dia bernafas menggunakan peparu dan juga kulit lembap. Okay, menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercengkerang. Maksudnya telur dia lembik, tak macam telur ayam. Telur ayam tu bercengkerang. Yang telur amfibia tidak bercengkerang. Okay, melakukan persenyawaan luar. Okay, contoh yang diberikan dekat sini, katak, telur katak, berudu. Semualah anak beranak katak, kodok dan juga salamander. Okey, seterusnya kita pergi kepada reptilia. Juga haiwan ini poikiloterma, iaitu suhu badannya berubah-ubah mengikut persekitaran, menghasilkan telur yang bercengkerang. Macam tadi, amfibia telur dia tidak bercengkerang, telur dia berlendir. Tapi reptilia telur dia bercengkerang. Okay, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras, melakukan persenyawaan dalam. Macam mana nak kenal reptilia? Pertama sekali tengok kulit dia. Bersisik dan berkulit keras. Maksudnya badan dia ada sisik dan keras. Dan dia juga bertelur. Okay, contoh dekat sini, penyu, ular, buaya, iguana. Penyu, kura-kura samalah. Okey, burung adalah haiwan homoiterma, di mana suhu badan dia malar, tetap dan tidak dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Badan diliputi bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan. Bernafas melalui peparu. Mempunyai sayap atau kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Macam kaki ayam, kaki itik. Kaki dia bersisik. Kaki burung. Melakukan persenyawaan dalam, menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Contoh dekat sini, burung raja udang, semua jenis burung lah. Yang nama depan dia burung tu adalah kategori burung. Selain itu, itik juga dikategorikan sebagai burung kerana dia, tengok ciri kat sini, mempunyai sayap atau
kepak dan juga mempunyai badan yang dilitupi bulu pelepah. Jadi info sains dekat sini, burung enggang merupakan haiwan yang dilindungi di Malaysia. Burung ini merupakan burung rasmi negeri Sarawak. Okey, yang terakhir ialah mamalia, di mana kita sendiri manusia adalah dikategorikan sebagai mamalia. Okey, mamalia ialah homoiotherma, di mana suhu badan kita mala, badan dilitupi bulu dan rambut, bernafas melalui paru, melakukan persenyawaan dalam, melahirkan anak dan juga menyusukan anak. Okey, contoh dekat sini kelawar, zirafah, gajah, singa. Okey, mamalia ni senang nak ingat, melahirkan dan menyusukan anak. Yang tidak bertelur tu adalah mamalia. Kecuali ada satu mamalia yang bertelur, iaitu ini binatangnya platypus. Nama dia platypus. Haiwan ni bernama platypus. Dia adalah kategori mamalia walaupun dia bertelur. Kalau kita tengok tadi, ciri mamalia adalah melahirkan anak. Tetapi platypus dikategorikan sebagai mamalia kerana dia menyusukan anak dia. Selain daripada platypus, ada juga haiwan lain yang kita ingat ikan. Macam cikgu sebut tadilah, ikan paus dan juga ikan lumba, mamalia, sebab dia melahirkan anak. Okey, soalan kuis yang seterusnya, kelaskan haiwan-haiwan yang berikut berdasarkan ciri-ciri sepunya. Okey, kita tengok ciri-ciri apa yang sama untuk kita kelaskan haiwan tersebut. Okey, kura-kura. Apa ciri-ciri kura-kura? Bertelur, kulit dia keras, bercengkerang, bersisik. Jadi dia kategori reptilia. Okey, buaya sama dengan kura-kura, reptilia juga. Badan, kulit dia bercengkerang dan juga bersisik. Okey, belut kategori ikan. Ikan. Okey, orang utan. Apa ciri-ciri orang utan? Badan dia dilitupi oleh bulu dan juga rambut. Bernafas melalui paru, melahirkan anak, menyusukan anak. Jadi orang utan ialah mamalia. Okay, seterusnya dolphin. Dolphin macam cikgu cakap tadi, walaupun dia ikan tetapi dia melahirkan anak. Jadi dia kategori mamalia. Okay, platypus, baru je cikgu tunjuk tadi. Binatang yang ataupun haiwan yang bertelur tetapi menyusukan anak. Jadi dia adalah mamalia. Okey, penguin. Penguin kategori apa? Kalau kita tengok ciri-ciri dia ada sayap. Badan dia dilitupi oleh bulu pelepah. Dia ada sayap. Dia bertelur. Telur. Jadi dia adalah kategori burung. Okey, katak. Katak. Ini senang nak ingat lah. Hidup di darat juga di air. Bernafas menggunakan paru dan kulit yang lembap. Bertelur. Okay, telur dia macam mana? Berlendir dan tidak bercengkerang. Okay, so dia adalah kategori amphibia. Okay, itik. Itik sama macam penguin tadi. Ada kepak dan juga sayap. Badan dilitupi bulu pelepah. Kaki yang bersisik. Bertelur yang mempunyai telur yang bercengkerang. Dia adalah kategori burung. Okay, kodok sama dengan katak, kategori amphibia. Okay, cikgu harap semua boleh jelas dan boleh kelaskan haiwan-haiwan mengikut ciri-ciri sepunya. Seterusnya, fotograf menunjukkan seekor haiwan yang dikelaskan sebagai amphibia. Ini adalah contoh soalan PT3 tahun 2016.
16. Okey, kat bawah ni tak berapa nak nampak. Cikgu bacakan. Nyatakan 2 ciri bagi amfibia. Okey, apa yang ada pada katak ni? Ciri-ciri dia. Yang pertama, kulit dia lembap. Yang kedua, apa lagi? Hidup di darat dan juga di air. Bernafas menggunakan peparu dan kulit yang lembap. Mempunyai telur yang berlendir. Melakukan persenyawaan luar. Banyak. So, nyatakan 2 saja ciri-ciri amfibia. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengelasan tumbuhan, di mana tumbuhan boleh dikategorikan kepada 2, iaitu tidak berbunga dan juga tumbuhan berbunga. Okey, contoh tumbuhan tidak berbunga ialah lumut, paku pakis dan juga conifer. Con, bentuk dia pun macam con. Okey, apa yang dimaksudkan dengan lumut ni? Kenapa dia dikategorikan sebagai tumbuhan tidak berbunga? Dia membiak dengan menghasilkan spora. Dia bukan vaskular. Okay, paku pakis pula ialah haiwan yang membiak dengan menghasilkan spora juga, dan juga dia adalah vaskular. Okay, conifer membiak dengan menghasilkan kon, dan dia juga merupakan tumbuhan vaskular. Okay, ini contoh gambar lumut. Okey, ini conifer, pokok conifer. Okey, ini dia punya kon lah. Jadi dia membiak melalui kon. Ini adalah paku pakis. Okey, kita pergi kepada tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga boleh dikategorikan sebagai semua tumbuhan yang menghasilkan bunga yang menjadi buah, dan akan menjadi buah. Tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan menjadi buah dan mempunyai biji. Maksudnya di sini bukan sahaja tumbuhan tu mengeluarkan bunga, maksudnya bukan sahaja pokok yang bunga berwarna-warni. Pokok yang menghasilkan buah juga adalah kategori tumbuhan berbunga. Setiap biji benih mempunyai kotilidon. Apa itu kotilidon? Kotilidon ialah makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Maksudnya kotilidon tu duduk dalam biji benih. Dia merupakan makanan simpanan. Okay, biji benih yang mempunyai satu kotilidon dipanggil monokotilidon. Mono maksudnya satu. Biji benih yang mempunyai sepasang, iaitu 2 kotilidon, dipanggil dikotilidon. Okay, contoh-contoh tumbuhan berbunga dekat sini, pokok padi, pokok orkid, pokok teratai, pokok bunga matahari. Okey, apa beza tumbuhan monokotilidon dan dikotilidon? Okey, nak senang ingat dekat sini kita tengok gambar jagung. Ada berapa bilangan kotilidon dalam biji benih dia? Ada 1. Yang color putih sikit tu, okey, itu adalah kotilidon untuk pokok jagung. Okey, bilangan kotilidon dia 1. Yang ni ada 2 sepasang. Okey, akar dia pula macam mana? Okey, untuk jagung akar dia serabut. Untuk dikotilidon akar dia tunjang. Daun pula untuk monokotilidon daun dia selari. Kalau kita tengok pokok jagung, daun dia macam mana? Selari, macam ada segaris macam tu. Okey, untuk dikotilidon daun berurat jejala, seperti pokok durian. Daun pokok durian, pokok bunga raya, daun dia macam urat jejala. Okey, batang dia pula untuk monokotilidon berbatang lembut. Okey, untuk dikotilidon mempunyai batang berkayu. Maknanya batang dia keras lah, ada kayu. Okey, contoh dekat sini monokotilidon pokok padi dan juga pokok jagung. Untuk dikotilidon pokok tomato dan pokok durian. Senang nak ingat,
Macam mana nak kenal itu adalah monocotyledon atau dicotyledon? Kita mula-mula sekali tengok daun. Okay, jika daun dia selari, maka akar dia terbalik. Akar dia serabut. Jika daun dia selari, akar dia serabut. Sebab selari ni satu garis lurus je kan. Jadi akar dia tak lurus, akar dia serabut. Okay, lepas tu kita tengok batang. Akar kita tak boleh nak tengok dalam. Kita tengok daun. Okay, kalau betul selari, mungkin monocotyledon. Tapi kita tengok pula batang dia. Adakah batang dia lembut ataupun berkayu? Jika batang dia lembut, maka benarlah dia adalah tumbuhan monocotyledon. Okey, kat sini ada contoh daun berurat selari. Okey, apa beza dia? Tengok yang ini adalah berurat jejala. Okey, selari dia ada satu garis je. Macam pokok tebu, pokok kelapa, rumput. Okey, yang ni urat jejala, ada satu lurus kat tengah, lepas tu ada pula dekat tepi-tepi ni. Macam daun yang biasa kita tengok lah. Daun pokok mangga, pokok bunga raya. Okey, akar dia pula, jika akar dia selari, daun dia selari, kita ingat terbalik, akar dia tak selari, tak segaris, akar dia berserabut. Ini pula dia ada akar tunjang, akar yang besar satu kat tengah. Akar tunjang. Okay, soalan yang seterusnya, soalan kuis yang ke-7. Okay, pokok jagung merupakan tumbuhan. Okay, tumbuhan apa? Monocotyledon ataupun dicotyledon? Okay, jagung monocotyledon. Okay, berikan dua ciri-ciri pokok jagung. Okay, apa ciri-ciri dia? Yang pertama kita tengok daun. Okay, urat daun dia selari. Jadi urat daun selari. Okay, yang berlawan dengan dia pula akar dia. So bila urat dia selari, akar dia serabut. Mempunyai akar serabut. Jadi itu sahaja untuk bab 1. Sikit je apa yang kita dah belajar hari ni. Apa tu maksud biodiversity? Apa kepentingan dia? Ada 6. Okay, macam mana nak menguruskan kesan aktiviti manusia yang kesan yang merosakkan alam sekitar tadi. Okay, macam mana cara-cara nak memelihara dan memelihara, haramkan pembunuhan haiwan, tanam semula, taman negara. Kita pergi pada pengelasan pula. Untuk haiwan ada vertebrata, iaitu yang mempunyai tulang belakang. Terbagi pada 5, ikan, amfibia, reptilia, burung dan juga mamalia. Dan kita ada haiwan invertebrata, terbagi pada 2, yang tidak berkaki, tanpa kaki dan juga yang berkaki. Yang berkaki pula kita tengok ada berapa pasang kaki dia. 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Untuk yang tak ada kaki pula, kita tengok badan dia. Adakah dia bersegmen ataupun dia tidak bersegmen. Badan tanpa segmen dan juga badan bersegmen. Seperti contoh tadi, cacing pita, cacing tanah, lintah. Okay, yang terakhir ialah tumbuhan, iaitu tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. Okay, tidak berbunga ada 3, lumut, paku pakis dan juga conifer. Okay, tumbuhan berbunga ada 2, iaitu monocotyledon, di mana mempunyai satu cotyledon. Biji-biji dia mempunyai satu cotyledon. Akar dia serabut, urat daun dia selari, batang lembut. Yang ni pula dicotyledon, mempunyai biji-biji dia mempunyai 2 cotyledon, urat daun jejala, akar tunjang dan kebanyakannya batang berkayu. Ini contoh-contoh tumbuhan dicotyledon. Itu pokok betik, pokok bunga ros, pokok kek embong. Tengok daun dia. Yang ni daun dia jejala. Yang ni pun daun dia jejala. Pokok betik pun daun dia jejala. Yang ni monocotyledon, kita tengok urat daun dia selari.
Batang dia lembut. Kita boleh makan lagi batang dia ni. Pokok kelapa pun sama. Urat daun dia selari. Batang dia walaupun kita nampak macam berkayu, tapi dia tak berkayu sebenarnya. Batang dia dalam tu lembut. Kalau pernah tengok pokok kelapa yang dah ditebang tu, batang dia macam macam berurat lah, bukannya berkayu. Pokok padi kita dah jelas tengok daun dia, selari. Jadi dia adalah monocotyledon. Pokok rambutan. Pokok rambutan ni monocotyledon ke dicotyledon? Yang pertama kita tengok daun dia. Daun dia jejala ke selari? Daun dia jejala. Batang dia berkayu. Jadi dia adalah tumbuhan dicotyledon. Pokok orkid. Kita tengok pokok orkid. Pertama kita tengok daun dia. Ada jejala tak daun dia? Ada selari ke jejala? Daun dia selari. Batang dia lembut. Akar dia serabut. Jadi dia adalah monocotyledon. Pokok durian, dah jelas dah batang berkayu, urat daun jejala. Jadi adalah tumbuhan dicotyledon. Rumput. Rumput tak berbunga. Jadi adakah dia kategori lumut, paku pakis, conifer? Bukan. Rumput adalah tumbuhan berbunga. Dia adalah kategori monocotyledon kerana urat daun dia selari dan juga akar dia serabut. Itu sahaja untuk tajuk ni. Seterusnya nanti cikgu akan berikan link untuk kamu semua jawab soalan kuis yang cikgu sediakan. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih daripada saya, Cikgu Amy Roziana, daripada Sekolah Sukan Malaysia Terengganu.